Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Inspirasi TVS dan saya Andi Indrawani. Kita mulakan dengan laporan ini. Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri DUN Tasik Biru bakal menyediakan perkhidmatan internet percuma kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT yang menetap di Bau bermula minggu hadapan. Jika sebelum ini, kebanyakan daripada mereka terpaksa keluar dari kediaman masing-masing sehingga ada yang perlu bermalam di dalam kereta hanya untuk mencari rangkaian internet demi menunaikan komitmen mengikuti kelas secara atas talian. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinep, inisiatif ini tercetus setelah mendengar keluhan serta kesukaran yang dialami penduduk kawasannya berhubung kesaling hubungan internet. Kemudahan ini akan disediakan di 3 lokasi, antaranya di Pusat Khidmat Tasik Biru untuk kawasan Pekan Bau dan kawasan berdekatan, Wan Singgai untuk kawasan Singgai dan Tondong, serta Heritage Cafe untuk kawasan Jagoi dan berdekatan. Mereka mengatakan terlalu banyak kengkangan. Yang pertama, mereka perlu mencari gunung, kadang-kadang masuk hutan, kadang-kadang pergi tengah sungai, kadang-kadang masuk kereta pergi ke kawasan yang dapat akses, tidur dalam kereta. Cuma untuk membuat kerja kelas dan pembelajaran. Kita akan beli gig yang besar, speed yang besar untuk kegunaan pelajar kita. Setiap lokasi dianggarkan mampu menampung lebih kurang 20 hingga 40 pelajar dalam satu masa. Mengenai peruntukan pula, beliau akui ia tidaklah sebesar mana dan masih mampu ditanggung oleh pihaknya demi kegunaan pelajar tanpa perlu membuat sebarang pembayaran. The only cost is very bare minimum, tidak banyak. Kita tak perlu sewa tempat. Semuanya tempat sendiri. Jadi pejabat saya pun boleh pakai, bilik mesyuarat boleh pakai, tak perlu sewa lagi. Kerusi meja sudah ada, kita tak perlu sewa lagi. Yang kita mau ialah SOP saja. SOP perlu ketat. Dan pelajar mesti dapat 2 dos sudah. Jelasnya lagi, pihaknya akan bekerjasama dengan Lembaga Multimedia Sarawak SMA untuk mempercepatkan proses penyambungan internet serta memastikan rangkaian yang diberikan stabil sepenuhnya. Beliau mempelawa para pelajar IPT di kawasannya untuk segera mendaftar bagi menentukan berapa kapasiti pelajar yang akan memerlukan kemudahan ini. Pada masa sama, Datuk Henry juga tidak menolak kemungkinan untuk mempelawa pelajar IPT dari kawasan DUN lain untuk turut serta mendaftar sekiranya jumlah pendaftaran tidak begitu ramai. Industri pelancongan negeri Sarawak perlu mempunyai satu langkah pemasaran yang kreatif untuk menarik minat pelancong setelah dibenarkan untuk beroperasi semula kelak. Seperti pendekatan yang diambil Amoga Tours and Travel yang memasarkan produk pelancongannya menerusi teknologi realiti maya ataupun VR. Menurut pengarahnya Ashwin Narayanan, sebarang pemasaran servis pelancongan yang menggunapakai kaedah tradisional belum cukup teguh, lebih-lebih lagi dari segi menceritakan pengalaman melancong ke Sarawak. Oleh yang demikian, dia tekad memanfaatkan teknologi VR sebagai alternatif untuk memasarkan Sarawak sebagai destinasi pelancongan. So VR teaser tours ni macam trailer, So the whole concept and the idea behind that was like to find a very nice and immersive sweet spot pun timing to make sure that timing can basically get people to be very hooked on wanting to try it more, but they want to come and see the actual thing even more closer lah. Jelasnya, teaser tours ini boleh dilihat melalui aplikasi Vimeo ataupun YouTube. Dia juga berharap agar pihak agensi pelancongan yang lain turut sama-sama mengikhtiarkan cara kreatif masing-masing dalam menarik pelancong walaupun industri itu kini masih tidak beroperasi. You got to stay vigilant, alright? It's very important to stay vigilant. You need to be ready and to know like what's happening and what's going on with our economy and everything. But don't let that bring your spirits down. So you have to like stay very positive. And most important is like you got to stay relevant, okay? So
part of the key of staying relevant is very important is to not be afraid to diversify or not be afraid to try new things. It's about anticipation, you know. You got to like hang in there, stay strong, manage whatever costs we can, cut all the losses you need, but find very creative and interesting ways to keep the talk and keep the interest going. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang diguna pakai dalam komunikasi harian oleh komuniti pekak. Namun malangnya, tidak ramai dalam kalangan kita mempunyai kesedaran tentang betapa pentingnya bahasa isyarat untuk dipelajari, terutamanya pada ketika golongan ini memerlukan pertolongan. Menyedari kepentingannya, Persatuan Orang Pekak Wilayah Utara Sarawak mengambil inisiatif dengan memulakan kempen kesedaran kepada orang awam terhadap kepentingan bahasa isyarat dalam komuniti. Yes, it's very important. I think because now a lot of parents, like the children are deaf, so they don't dare to bring them out. So now I think we have a school in Miri also to learn sign language. And so now we have to promote more to the public and to the parents especially, to ask them to bring the children to the school to learn sign language and the interested part of a deaf members or a deaf children. Actually, a lot of parents, it's not easy to communicate with their children as they are deaf and they are left out. Jika diteliti, mempelajarinya tidak serumit yang disangka. Ini diakui seorang guru, Muhammad Abidin Sipek, yang sebelum ini merupakan seorang guru daripada sekolah biasa. Kami sebenarnya cikgu perdana, cikgu normal yang biasa, dan BPH pendidikan khas serap masuk ke pendidikan khas. So di sana kami belajar bahasa baru. Kami belajar braille, kami belajar bahasa isyarat. Kami belajar handle murid-murid masa pelajaran. So macam bahasa isyarat kami minat sebabnya memang yang lebih senang berbanding dengan braille. Dan bahasa isyarat kebetulan juga kami gambar student pergi ke sukan-sukan dan ialah kenal dengan orang-orang pekak tu. Bagi penolong kanan hal ehwal murid di sekolah yang sama, Dayang Zeti Zuraida Abang Sahril, dia sentiasa teruja apabila diberikan peluang untuk belajar bahasa isyarat sekaligus menguasai untuk berkomunikasi dengan komuniti orang pekak. Bagi kami, seronoklah dengan komuniti tu. Macam belajar expression. Kita actually benda yang seharian kita buat di rumah bah. Tapi bila bertemu dengan Datuk, actually benda yang adalah isyarat. Contohnya kita minum macam ni kan, pun ya boleh juga makan, minum, tandas, perkataan yang rutinnya actually adalah sign language. Jadi bila kita mengajar pun ikut macam ni juga lah. Pembelajaran bahasa isyarat amatlah bermanfaat kepada masyarakat kerana perkara ini bukan sahaja dapat memberi kesedaran kepada masyarakat kita tentang orang kurang upaya dalam pendengaran, malah ia memudahkan orang pekak untuk berkomunikasi dengan semua masyarakat. Baik, sekian sahaja inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Anding Indrawani, salam hormat, Assalamualaikum dan selamat malam.